Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanariah binti Nazir. Dalam tugasan kali ini iaitu mencari ataupun saya dapati seorang daripada kanak-kanak yang bernama Dalisha binti Abdullah, iaitu nama samarannya, mengalami masalah pertuturan. Dalisha berumur 5 tahun. Beliau merupakan anak pertama daripada 2 orang adik-beradik. Ibunya seorang suri rumah manakala bapanya seorang mekanik. Beliau menghadapi masalah pembelajaran iaitu masalah artikulasi ataupun pelat. Masalah artikulasi pelat ini merupakan sebutan kesalahan dalam sebutan yang terjadi pada peringkat umur yang tertentu. Ianya melibatkan masalah penghasilan bunyi ataupun artikulasi dan juga pola bunyi fonologi. Jenis-jenis artikulasi pelat ini iaitu pembuangan pada bunyi perkataan. Contohnya makan menjadi akan, ataupun penukaran bunyi daripada perkataan kata menjadi tatak. Penambahan bunyi pula daripada perkataan apple menjadi apple. Pemesongan bunyi pula daripada perkataan saya menjadi taya. Faktor-faktor yang terjadi artikulasi ini mungkin kanak-kanak itu ada autisma ataupun kecelaruan perkembangan. Mungkin kanak-kanak ini adalah digolongkan dalam kanak-kanak sindrom Down, iaitu sindrom genetik. Ataupun kanak-kanak ini mempunyai masalah pendengaran ataupun masalah saraf dan juga mengalami kecacatan pada lelangit ataupun bibir yang sumbing ataupun juga lidah yang pendek. Bagaimana cara untuk mengatasi kanak-kanak pelat ini? Kita sebagai seorang guru mestilah menyebut perkataan dengan disertakan dengan memek muka yang betul. Contohnya, gembira. Muka raut muka guru mestilah gembira. Rasa gembira. Disertakan dengan memek muka. Contohnya, cikgu marah. Memek muka guru yang marah. Cikgu marah. Ataupun bercakap perlahan. Sila berdiri. Bercakap perlahan ini bukan tidak semestinya lembut. Perlahan untuk supaya kanak-kanak mendengar, mereka akan tangkap apakah perkataan yang dikeluarkan daripada guru. Yang ketiganya, guru mestilah mengenal pasti konsonan yang sukar disebut. Contoh murid ini, Dalisha ini, beliau sukar untuk menyebut R. Jadi, guru mestilah mengenal pasti huruf konsonan apakah yang sukar disebut oleh kanak-kanak. Berikan pujian ataupun galakan untuk kanak-kanak supaya berani mencuba. Berikan tepukan ataupun sebagainya setelah kanak-kanak ini berani mencuba menyebut huruf ataupun konsonan R. Guru
mestilah menyediakan aktiviti yang menarik, contohnya aktiviti main peranan. Kerana bagi saya, main peranan adalah satu aktiviti yang sangat hebat untuk merangsang perkembangan kanak-kanak tersebut. Bersesuaian dengan Howard Gardner yang telah memberikan 9 kecergasan untuk pembelajaran kanak-kanak, iaitu verbal linguistik yang berkaitan dengan bahasa, verbal ruang, logik matematik, muzik, naturalis, kinestatik, interpersonal, intrapersonal dan juga existential. Okay. Bagi Dalisha ini, saya menggunakan verbal linguistik. Dengan aktiviti main peranan, contohnya saya telah lakukan dengan cerita Arnab dan kura-kura. Padanya, saya meminta untuk Dalisha menyebut perkataan Arnab dan perkataan kura-kura kerana dalam perkataan Arnab itu terdapat huruf R dan dalam perkataan kura-kura juga terdapat 2 huruf R. Dalisha boleh menyebut perkataan Arnab dan kura-kura dengan berkali-kali. Di samping itu, aktiviti main peranan, Dalisha akan terlibat sama untuk main peranan bersama rakan-rakannya, memegang watak sebagai Arnab dan juga kawan-kawannya sebagai kura-kura dan mereka boleh bertukar-tukar watak. Main peranan ini dapat meningkatkan kemahiran lisan Dalisha dan seterusnya membantu perkembangan emosi dan sosial. Bukan sahaja kepada Dalisha, juga kepada rakan-rakan sekelas yang lain. Muzik tidak dapat lari daripada minat kanak-kanak. Bukan sahaja Dalisha, malahan kesemua kanak-kanak prasekolah suka kepada muzik. Bagi mengajar, muzik yang diselitkan dalam pengajaran dan pembelajaran, contohnya, saya telah sediakan beberapa lagu bagi menyebut perkataan R dengan baik, khasnya bagi Dalisha. Lagunya seperti berikut. Abu ada ayam, a a a. Abu ada ayam, a a a. A a a a a a. Abu ada Arnab, ar ar ar. Abu ada Arnab, ar ar ar. Ar 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 ar. Begitulah lebih kurang lagunya dan boleh disambung dengan vokal-vokal lain dan disertakan juga dengan konsonan-konsonan lain untuk kanak-kanak gembira, ditambah pula dengan papet-papet Arnab dan juga kura-kura. Muzik ini adalah terapi terbaik untuk merangsang minda kanak-kanak, bukan sahaja untuk Dalisha yang mempunyai masalah pelat, juga kepada kanak-kanak sekelasnya. Suasana belajar pastinya akan menarik sekali. Okey. Kecergasan seterusnya iaitu kecergasan interpersonal yang diselitkan dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu
Contohnya penggunaan papet atau boneka untuk pengajaran dan pembelajaran. Kita boleh melakukan papet ini dengan kemahiran bercerita menggunakan papet. Kanak-kanak dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil dan mereka boleh bercerita mengikut kreativiti tersendiri. Ini akan membantu perkembangan interpersonal kanak-kanak dengan bercakap, makan, bercerita dan hubungan mereka bersama dengan rakan-rakan. Di sini juga saya sertakan satu aktiviti yang telah dilakukan kepada Dalisha, iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan standard kandungan BM 2.2 iaitu mengenal huruf abjad. Standard pembelajaran BM 2.2.2 menyebut dan membunyikan huruf vokal. Pelaksanaannya ialah dengan menggunakan kecergasan muzik, iaitu nyanyian huruf vokal seperti mana tadi. Rasionalnya, Dalisha akan rasa seronok belajar. Yang keduanya tadi verbal linguistik, iaitu kemahiran membaca, dan saya menggunakan satu istilah yang familiar di kalangan kanak-kanak saya, iaitu suka baca. Rasionalnya ialah Dalisha dapat mengikut perkataan yang disebut oleh guru dengan jelas. Contohnya huruf R yang sukar untuk Dalisha sebut. Guru menghasilkan huruf R dan diikuti oleh Dalisha secara konsisten. Setelah itu, guru boleh sambungkan dengan vokal pula, iaitu R, A, ra. R, I, ri. R, U, ru. R, I, re. R, O, ro. Begitulah seterusnya sehinggalah Dalisha mahir. Begitulah aktiviti yang saya jalankan dengan secara konsisten sehinggalah kini Dalisha dapat menyebut huruf R dengan baik. Saya juga menggunakan kecergasan kinestetik, iaitu mulut dan lidah. Saya menggunakan ataupun saya menunjukkan cara sambil diikuti oleh Dalisha. Contohnya begini, saya tunjukkan angkat lidah, menganga mulut, angkat lidah ke depan dan gerakkan menghala ke belakang. Kemudian tarik lidah ke bawah tanpa menyentuh lelangit. Kemudian suara untuk menggetar lidah dan menghasilkan bunyi R, R, R. Begitulah exercise mungkin dengan menggunakan step dan demi step untuk menghasilkan bunyi R. Harapan saya sebagai guru kelas kepada Dalisha, semoga Dalisha dapat melalui proses pertukuran dengan baik, dapat menjalani proses perkembangan sosialisasi dengan baik dan juga menjadi seorang murid yang mampu menguasai pelbagai aspek kecerdasan.
Sekian sahaja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu adalah dari kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih.